Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Wa asra bihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ثم عرج به إلى السماوات وأراه من آيات ربه الكبرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم القيامة الكبرى. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan darjat peringkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meneruskan apa suruhan Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita meninggal dan tinggal dan kita menjauh diri kita daripada apa perkara yang telah dilarangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat dan rahmati Allah sekalian, pada bulan ni banyak orang kecek tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah tu bercakap dengan ada orang panggil kata jadi satu musim ataupun jadi satu perayaan ibadah. Pada hakikat sebenarnya Isra' Mi'raj pun tidak ditentukan oleh ahli sejarah semuanya, tarikhnya dan masanya. Sehingga di bulan Rajab pun ada syak lagi tentang kata berlaku Isra' Mi'raj di bulan Rajab. Tapi yang saya nak beri di sini ialah Isra' Mi'raj itu adalah berlaku dan wajib kita beriman dengan apa yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj mengikut riwayat-riwayat yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam Isra' Mi'raj ini ada kisah bari banyak doa tentang Isra' dan Mi'raj. Maka kita kena pilih yang sahih daripadanya, yang betul, yang cerak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya beritahu kepada kita dalam suratul Isra, awal ayat suratul Isra, ayat pertama daripada surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan, jadi ambil Nabi jalan di waktu malam, memperjalankan seorang hambanya pada suatu malam daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang mana Allah SWT telah memberkati, telah beri berkat tepat tu. Dan masjid saat ini tu, wa man allazi barakna haulahu, dan sekelilingnya. Untuk apa? Apakah tujuan Allah SWT ambil Nabi pergi Isra' dalam keadaan seorang habuk pun daripada ahli Mekah tahu. Seorang habuk pun daripada sahabat Rasulullah SAW hak rapat sekali pun tak tahu. Kalaulah Allah SWT nak jadi, kata nak jadi benda tu pelik,
Awi orang rasa cenderung tengok masalah saat ni dia kena buat depan orang. Nah, tapi hari ni Allah SWT ambil Nabi, bawa jalan dia, rehlah dia ni di waktu malam, tak ada siapa tahu. Lepas tu semalam dengan masa yang cepat dan jarak ke yang jauh 1000 kilo lebih, maka dalam semalam saat ni tu pergi kelik adalah satu mukjizat yang paling besar sekali. Apabila Nabi cerita kepada kawan-kawan dia dan sahabat dan kepada kaum Quraisy, kepada mad'u, kepada orang yang kena dakwah. Jadi di sini sidang Jumaat rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan gapo kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa kudrat kami. Kuasa Allah Subhanahu wa taala nak wi Nabi tengok, lepas tu nak wi Nabi tu kemah lagi hati dia. Ini faedah dia. Nak wi kemah hati, nak wi penuh semangat, nak wi gapo? Nak wi Nabi tu tidak rasa gerung dan bimbang dan tidak ada benda yang boleh halangi Nabi dan boleh sekat Nabi dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada ni. Ini sebagai semangat. Semua ngaku buat kita lah. Mula-mula kerja, demo tak duduk dalam fungan 4 bulan ke. Dan orang panggil kita testing dulu. Test 4 bulan ataupun 3 bulan ataupun sebulan nak tengok setara mana. Lepas tu dalam tu bawa pergi jalan. Kalau kerja dalam kasih, bawa pergi tempat kasih. Bawa pergi kelik dia numpak tu, ada pengalaman gitu. Jadi ada fikiran boleh show apa yang kita nak buat dalam kerja kita ni kepada barisak ke, kepada mahawisyalai ke, kepada pihak hak kita kerja. Nabi SAW dan para anbiya, Nabi Musa sumpah juga, dan Nabi Ibrahim sumpah juga kena teh belakang ni. Nabi Musa kena teh dengan tukar dia, kayu jadi ular. Apabila jadi ular, Allah SWT kata khuzha wala takhaf, ambil dan jangan takut Musa. Kalau kita tengok ular saat ni tu nak pergi takut. Dengan fitrah kita, dengan tabiat semula jadi sebagai manusia saat ni, tengok ular mustahil nak pergi. Tapi dengan keyakinan Nabi Musa setelah mana Allah SWT kata innani anallah, setelah mana Allah SWT kata ana rabbuka fakhla'na alaik, aku Tuhanmu, pecahlah selipamu, muduk sini ni, munduk di satu wadi al-muqaddas itwa, di satu tempat yang berkat lagi, cuci bersih. Jadi Nabi Musa tahu kata gapo Allah SWT kata ana rabbuka, boleh tahu kata ana rabbuka, saat ni tu Allah SWT nak yakin lagi. Katanya Nabi Musa ni penuh lagi keyakinan dia terhadapku. Wak jadi tukar tu jadi ular, maka suruh Nabi Musa tak ambil. Sanu'iduha siratahal ula, kami nak kembalikan ular ni kepada asal dia, ialah kepada kayu. Tapi kita sebagai fitrah manusia ni tak berani nak pegang. Tapi Musa dengan yakin dia nya ana rabbuka, dia dengar kata Allah SWT kata ku Tuhanmu, dia pegang, jadi tukar klik. Situ kuasa kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah Allah SWT kuasa mengubahkan kayu itu jadi ular, ular itu jadi kayu semula, Isra' Mi'raj nak jalan 1000 kilo satu malam ni, tak ada yang perkara yang pelik. Nabi Ibrahim apabila Allah SWT dia kata apabila minta Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala nak tengok kuasa Allah SWT. Allah SWT suruh ambil benda bersayap terbang, suruh cicai kita tumpuk dah pocok 3-4 ti bukit. Maka mu panggil haye burung, maka semuanya mari dengan cukup, dengan sayap, dengan kaki, dengan apa, terbang seolah-olah kata tidak ada bekas takir dan bekas cicai. Situlah a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Situlah Nabi Ibrahim pun rasa kemah iman dia dalam nak menerusi dakwah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tu susah. Kena kepung 3 tahun. Makan daun kayu. Kemudian
Abu Talib tu mati sebagai orang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kedebe dalam Quraisy, siapa ke Nabi duduk di bawah jaga orang kedebe seorang ni pak darah ya ni sampai orang Quraisy nak jamuh tak wani Nabi. Nak teguh tak wani, nak teguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dia mati, dia mau pegang batu, dia mau kata huduh, dia mau boleh buat belaka. Lepas tu orang hadut daya Nabi pun mati juga, Siti Khadijah alaiha radhiyallahu anha. Lah, mati juga orang hadut daya Nabi sebagai balsam, sebagai penawar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang isteri yang bijak, yang pandai daya, seorang rasul, seorang nabi yang menghadapi satu kaum, satu puak yang mana pekak dia tinggi, kedebe dalam keturunan. Gapo ni kekuatan, kedebe dalam nego, semuanya duk di kuat Quraisy belaka. Sebab tu semua kabilah Arab tu takut kepada Quraisy. Tinggi dia martabat Quraisy saat ni. Maka Nabi pergi dakwah dalam Quraisy saat ni. Payah sekali dia mau nak tinggal. Apa pegangan mereka. Pegangan yang nak pegang saat ni payah nak tinggal. Dia rasa perih nak turut seorang. Siapa? Muhammad yang ana yatim. Tidak ada keluarga. Dah mati orang merah, orang ada tanggungjawab dia dah mati, maka sekarang ni dia tidak ada harga sekarang habuk, maka kita nak turut dia. Itu satu kehinaan yang dihinakan oleh Quraisy terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hatu Allah SWT ambil Nabi Isra, ambil pergi Kelo, ambil pergi jalan. Nabi Nabi itu suka hati semula, Nabi Nabi itu mula dakwah semula dengan semangat. Semangat yang gapo? Semangat yang mana tulen. Penuh dengan hikmat, tapi tidak mengundur dah. Lawan semata. Sebab itulah lepas pada tu Nabi tu apabila pergi dalam Isra Mi'raj, Allah SWT tunjuk dalam perjalanan saat ni gapo? Tunjuk saudara-saudara dia, adik-beradik dia daripada Nabi. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir dia kata Isra Mi'raj ni yang termasyhur riwayatnya, Nabi siapa di Baitul Maqdis, Nabi ikat boraknya, maka disambutkan oleh para anbiya. Nabi-nabi pakat sambut, semua nabi pakat sambut sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi itu semaya 2 rakaat dengan imam. Jadi Nabi itu jadi imam dan anbiya semuanya, para nabi semua tu jadi makmum. Ibnu Katsir dia kata tu riwayat yang termasyhur, tapi dia kata yang sebenarnya ni Hadis Ibnu Katsir kata, yang sebenarnya Nabi tu Mi'raj dulu. Nabi tu naik langit dulu, dan semua tu yang pergi jumpa lapis pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam sebagai bapa dia. Dan langit yang kedua jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Dan tekad yang ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf. Tekad yang keempat jumpa dengan Nabi Idris. Tekad yang kelima Nabi Harun. Tekad yang enam Nabi Musa. Tekad yang ketujuh Nabi Ibrahim. Dan dia terima semaya fi sidratil muntaha, di kemuncak langit daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang terang selik di antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima semaya 50 waktu. 50 waktu terima semaya di sini. Ibnu Katsir kata di sinilah Nabi apabila turun, para anbiya semua di atas langit saat itu turun sekali dengan Nabi. Turun sekali dengan Nabi, maka berhimpunglah di Baitul Maqdis. Di situlah Nabi-nya semaya 2 rakaat sebagai imam dan anbiya lainnya sebagai makmum. Makna kata Nabi gitu mau semaya dulu, barulah para anbiya semua tu turun bersama Nabi, kemudian semaya di situ. Itu riwayat yang dibetulkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir dia. Jadi yang kita nak di sini ni, apakah hikmah yang mana
Allah Subhanahu wa taala nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijumpa dengan nabi-nabi saat ini yang terpilih. Yang terpilih pertamanya Nabi Adam sebagai bapa kita dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini nak ayat kata hikmahnya sebagai orang panggil kata sambutan daripada ayah dengan kata apa? Marhaban bil ibni salih. Bin Nabi Salih wa bil Ibni Salih. Dia bunyi kata anak yang mulia, anak yang soleh daripada mulut Nabi Adam alaihissalam. Di sini tu beri semangat dah sebagai kita dengan ayah kita, dengan pak saudara kita, dengan siapa-siapa yang daripada waris kita, apabila dipanggilkan kita dengan cara yang paling baik sekali, kita rasa suka hati, kita gembira. Ini pengajaran juga untuk kita. Dah jadi pengajaran untuk kita. Carilah orang tua dulu, belum pada nak cari orang lain. Gambar ni bersamalah dengan orang tua dulu sebelum pada nak bersama dengan orang lain. Sini nak kata tingginya tekad siapa? Tekad orang tua. Tekad orang tua. Nabi SAW jumpa di sana. Kemudian Nabi Adam tengok tinggi, tengok kanan, ashabul yamin wa ashabul shimal. Sebuah uswadah yang mana nampak tokoh hitam di patak bawah tu, ada duduk dalam neraka, ada duduk dalam syurga. Hak dek kanan dalam syurga, hak dek kiri tu dalam neraka. Hak terima surat dek kanan ahli syurga, hak terima surat dek kiri ahli neraka. Maka Nabi Adam menangis tengok anak-anak dan cucu-cucu dia di dalam neraka. Ni orang panggil kata satu masalah, satu buku. Kita kena ambil perhatian di atas diri kita dengan orang tua kita. Tekad yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Semua ni orang panggil kata Nabi yang mana kena bunuh. Nabi Isa tak kena bunuh, tapi kena hamak jugalah. Kena hamak siapa ke? Suk pagar. Nabi Isa lari suk pagar, tak tahu nak lari mana. Allah Subhanahu Wa Taala tukar seorang general perang daripada orang Bani Israel dak hambak dia saat ni nya, ditukar jadi rupa Nabi Isa, maka ditakak dia Nabi Isa di barrafa'ahullah. Allah Subhanahu Wa Taala akak naik langit. Dan maka hidup dia sampai ke hari ni. Situ pun dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Yahya bin Zakaria ayah dia pun dibunuh. Semua tu pengajaran daripada Allah SWT nak ayat ke Nabi kata ni adik-beradikmu Nabi ni, orang dakwah ni semuanya kena bunuh. Engkau ni hanya kena pegang batu ya. Muhammad, engkau ni kena kata ya. Engkau ni gitulah maksudnya. Begitu juga naik langit yang ketiga jumpa Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang jangok, nabi yang hidup dalam fitnah, ambil daripada kecil sampai ke besar. Nabi Yusuf fitnah sebab mimpi, sebab ngiga ya. Ngiga saat ni ada kelebihan yang mana Nabi Yaqub kata la taqsus ru'yaka li akhika, jangan royak tentang mimpimu ni kepada adik-beradikmu. Dan setelah mana royak kepada Nabi Yaqub, Nabi Yaqub tak mesti royaklah ayah dia, tapi cinta dan kasih sayang itu bapa kepada anak tadi menzahirkan daripada air mata, daripada wajah dan mata penglihatan dan daripada perbuatan itu nampak kata kasih kepada Nabi Yusuf dah. Kita pun lagu tu perangai ya, dengan anak hak saya tu gaknya ambil padu yang buat lagu tu. Hak ni nak ajar kepada kita. Nabi sendiri pun tak boleh nak hailah nak buat nampak sama, kerana Nabi Isa ni, Nabi Yusuf ni ada sya'an, makna tak ada perkara yang akan berlaku timbul ke atas dia pada suatu hari. Sidang jom ada rahmati Allah sekalian. Maka di sini kita kena ambil pengajarannya. Gapo? Orang panggil kata Nabi Yusuf dia juga seorang pemaaf. Balah dengan keluarga yang ambil daripada kecil, siapa dia tu masuk gok. Tapi boleh jadi menteri. Berlepas jadi menteri, dijumpa dengan adik-beradik dia. Ketika makan ni habis, dia dah jadi ketua keawangan setakik negeri Mesir tegah tu. Allahu Akbar. Dia tengok keluarga yang mari dalam hati dia kata gapo antum syarru la makanan. Kuakmu ni adalah sejahat-jahat tempat pun duduk.
Tempat duduk dalam hati dia. Tapi dia tak ada ayat dengan dia ada lah ya asarraha Yusuf fi nafsi. Ayat Yusuf tu tusuk dalam hati dia kata-kata dia. Tapi Yusuf tu rasa nak marah. Tapi apabila dia pecah rahsia, mu kenal tak Yusuf? Kuat dia kata mu Yusuf ke ya? Allah, ya pada mau diminta maaf. Ya ampunkan yaghfirullahu lana wa lakum. Ni nak ayat tersilap setara mana pun dengan keluarga. Kita kena baik. Kita kena ambil maaf. Kita kena terima kemaafan dalam keluarga kita lagu mana pun. Kita kena satu. Ini satu pengajaran. Nabi SAW saat ini kena aziyah daripada Abu Lahab, Abu Jahal, daripada orang yang semua kena. Nabi SAW. Tapi Nabi apabila dia kelik, dia terima pengajaran ni semuanya dia tu ambil padu belaka dan dia dakwah, dia seru nak lepaskan keluarga dia tu daripada neraka. Kita pun kena niat duduk situ dengan keluarga kita. Bagaimanakah kita nak melepaskan keluarga kita daripada neraka? Jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Idris, seorang yang mulia. Allah SWT ambil nyawa dia atas langit. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, seorang yang lemah lembut, yang berhikmat dalam dakwah. Jumpa dengan Nabi Musa, seorang yang gagah, yang kemah, yang mana dakwahnya yang paling kuat sekali. Sebab apa? Sebab ia lawan dengan seorang Firaun yang mengaku Rabbul Alamin, mengaku Tuhan. Dia jumpa dengan situ tu. Siapa ke Nabi Musa saat ni tu, dia tu kira kata dia tu lah orang yang umat banyak sekali. Tiba-tiba Nabi Musa menangis apabila jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit. Nabi Musa menangis. Jibril tanya, "Ma abkaka?" Mun menangis belaka, "Ma yubkika?" Mun menangis buat apa? Dia kata, "Aku dak kira kata aku ni lah orang yang terakhir dah Nabi. Tiba-tiba ada lagi dibangkitkan seorang Nabi. Dan ku kira kata umatku lah umat yang paling sekali masuk syurga. Tiba-tiba ada lagi umat yang mana masuk syurga banyak lagi daripada umatku. Alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad sebagai umat yang paling banyak sekali masuk syurga. Umat yang paling sekali masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran, pengajaran pada kita supaya kita tu tetap dalam dakwah kita. Tetap dalam iman kita. Lepas tu iman yang paling tingginya ialah Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mukjizat tu kita kena pegang dengan kemah dan pegang dengan teguh dan kemah sekali. Sidang jemaah rahmat Allah sekalian, semaya hak Nabi terima tu tak ada dah paling besar sekali. Semaya hak paling terima, hak Nabi terima tu, kita tu kena syukur, alhamdulillah kita tu boleh duduk dalam masjid, boleh tunai semaya. Kita kena ingat kata semaya saat ni tanpa semaya rukun yang kedua ni, kita tidak ada agama. Kita tidak ada amalan soleh sikit habuk. Kita tidak ada perkara yang hasan, perkara yang husna, perkara yang gapo pahala. Kerana semaya inilah yang boleh mengukurkan, meletakkan pahala kita. Kalau kita semaya, walhamdulillahirabbil alamin, kita adalah telah cagak dia yang paling kukuh sekali, ialah as-salatu imaduddin. Kita cagak dia. Kalau lah dia tu utuh, semaya tu sebagai dia, rukun lain utuh habis. Ni nak masuk puasa, ni lepas pada Syaban. Pada Syaban tu Ramadan. Tu ustaz, saya ni nak puasa saja tak semaya. Royak dia tak sah puasa lah. Dan kerana puasa dia pun Tuhan tak terima. Tuhan tak terima, moga dia tak ada dia. Dia nak siapa di la ilaha illallah tak ada, kerana la as-salatu alaqatun wa rabtun. Hubungan dan ikatan di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau putus hak tu putus habis hal lain. Tak siapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran kita, insya-Allah taala kita kemahkan apa yang mana kita ambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj pada khutbah ini, supaya kita jadi seorang yang mana taat kepada Allah SWT, dan sebagai kita orang yang bersemangat untuk apa? Untuk melawan hidup kita dunia ini, dan untuk kita terima akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hak akhirat tu lebih utama daripada ula ini. Ula ni ialah dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Astaghfirullahalazim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang Jumaat dirahmati Allah sekalian, kita duduk dalam keadaan saudara kita di Gaza sedang diserang oleh Israel. Tidak berhenti lagi sampai ke hari ini. Hari-hari mati 10, 20, 30. Mereka tu tidak kira siapa mati banyak mana. Pentingnya kita kena kira terhadap saudara kita yang duk berlaku di sana. Walaupun mereka tu kalau tengok pada zahir, Israel tu telah kalah dalam peperangan kerana dunia telah paling belakang daripadanya, sehingga Amerika sendiri pun kata kami ni telah Israel ni telah melampaui batas dalam menjaga diri. Dan melampaui batas dalam menjaga diri berarti kata Joe Biden Israel sekarang ni duk minta kepada Israel suruh berhenti perang dan buat perdamaian dengan Hamas masa 3 bulan ataupun 2 bulan. Maka Hamas beri syarat dia, kata kalau nak baik, kalau nak buat hudnah sungguh, kena pertama kena hantar makanan kepada ahli Gaza sehari 500 lori. 500 katina lori masuk dalam Gaza. Lepas tu setiap sehari kena masuk 500. Kemudian kena ahli Gaza hak tu baik daripada rumah, walaupun rumah utuh sekarang lah ni pun minta klik ke rumah belakang. Dan orang panggil kata dalam masa 3 tahun Israel kena beno habis apa yang ia putuskan daripada rumah rakyat semuanya. Dan maka dia tu keluar daripada Gaza dan beri bebas kepada Gaza. Jangan duk buat jadi seperti gok yang terbuka seperti dulu. Dan syarat dia juga janganlah Palestin tu kacau Baitul Maqdis. Bebas kepada ahli Al-Qudus, ahli Baitul Maqdis semua tu boleh semaya di dalam Baitul Maqdis semuanya, seperti sebelum tahun 2002 ketika Jordan dan Morocco jadi tuan Masjidil Aqsa. Maka banyaklah syarat yang ia letak. Hanya Israel itu duk bahas tentang syarat saat ini. Dan Amerika sebagai orang panggil kata beri keputusan, tapi Amerika tu minta kepada Israel suruh terima kerana rakyat-rakyat Israel dan rakyat-rakyat Amerika pun duk belarak dalam masalah kerugian dan ekonomi yang mati yang jatuh di Amerika dan di Israel. Kita hanya senjata kita berdoa supaya saudara kita di sana boleh kemenangan dan boleh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hari barakah, kita doa banyak-banyak dan kita banyak selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزل أقدامهم برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين. اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في غزة فلسطين. اللهم انجهم. اللهم انصرهم بنصرك وقوهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم احصي اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.